Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fanawayna at-ta'allum wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang, kesempatan dan juga kesihatan tubuh badan untuk sama-sama meneruskan bacaan kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masaili Al-Mufidah karya guru kita Al-Habib Hasan Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Jadi insyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan membaca bab yang baru, iaitu bab al-ijtihad, babul ijtihad, bab al-ijtihad. Jadi kita nak belajar kaedah dan cara untuk jadi mujtahid, insyaAllah. Al-ijtihadu badlul majhudi fi tahsilil maqsudi wa yuradifuhu at-taharri wat-tawakhi. Al-ijtihad maknanya ialah badlul majhud, mengerahkan ataupun mengeluarkan segala usaha fi tahsilil maqsud, untuk mencapai tujuan. Itu kita panggil al-ijtihad, mengeluarkan, mengerahkan segala upaya, segala usaha untuk mencapai tujuan, dapat selamat. Boleh? Itu kita panggil apa? Al-ijtihad. Misalnya, contohnya apa? An yashtabiha alaihi ma'an. Ada dua air yang kita kesamaran. Ahaduhuma tahir wal akharu mutanajjis. Satu bersih, boleh buat berwuduk. Satu lagi najis, mutanajjis. Jadi yang mana satu bersih, yang mana satu suci, kita samar, kita tak tahu. Maka perlu kepada usaha untuk mengetahui mana yang suci, mana yang najis. Au sauban, au inaan, au makanan, ataupun dua baju. Ada dua baju, satu bersih, satu suci. Satu bersih, satu suci, tak kena. Satu bersih, satu lagi najis, kena najis. Ataupun dua bekas, ataupun dua tempat. Ada dua tempat, satu tempat solat tu najis, satu tempat lagi suci. Cuma kita tak tahu yang mana suci, yang mana bersih. Maka ketika itu fayajtahidu fi ma'rifati at-tahiri minhuma. Maka seseorang tu kena ijtihad untuk mengetahui yang manakah bersih antara keduanya. Semula apa gambar? Maka perlu kepada ijtihad. Ijtihad ni maksudnya apa? Kita pergi tengok bekas A, contoh masih tertutup rapat. Bekas B tu penutup dah dekat lantai dah. Lepas tu kita pun hidu bekas B, bau macam hancing. Kita buka terai bau, lupa nak pasang wifi. Okey, khalas. Jadi kita pergi bekas A masih tertutup rapat, bekas B dah terbuka, penutupnya di atas lantai. Kita pun hidup bekas B, bau hancing sikit. Bekas A kita buka, kita bau-bau, tak ada bau hancing. Tak, maka daripada alamat-alamat petanda itu kita hukumkan bekas A ni masih suci, bekas B dah masuk najis. Maknanya air kencing tadi, anak aku kencing kat bekas B. Maka kita gunakan untuk wuduk, untuk mandi wajib pada bekas A. Tu boleh. Itu makna al-ijtihad. Kita ada dua baju. Satu baju yakin najis, cuma kita tak
tak tahu hak mana senajis. Baju A ke baju B? Tak. Jadi kita ijtihad. Kita ambil, kita hidu ke? Tak, kedua-duanya sekali. Tiba-tiba ada bau busuk, najis, bau hancing pada baju A. Ke baju B yang bersih. Begitu. Itu mana ijtihad kat sini. Nak silau pula dah. Tu bos kat tempat. Silau. Okey. Boleh. Terus. Hukmuhu taratan yakunu jaizan wa taratan yakunu wajiba. Hukum ijtihad. Ada kala harus ijtihad, ada kala wajib ijtihad. Syurutu jawazi al-ijtihad. Yang pertama Syekh bincang syarat-syarat untuk dikatakan harus berijtihad. Harus, tak wajib. Ada 4 syarat. Cukup 4 syarat ni, maka ijtihad tu harus. Kita nak ijtihad pun boleh, kita tak nak ijtihad pun boleh, ataupun sebagaimana akan datanglah dia punya syarahan dia, baca. Yang pertama ialah an yakuna indahu, minta tolong share sahabat-sahabat insya-Allah. An yakuna indahu ma'un aw nahwuhu tahirun biyaqin ay ghairul mushtabahi fihima. Wa amma idza lam yakun indahu fayajibu al-ijtihad. Syarat pertama untuk dikatakan harus ijtihad ialah mesti di sampingnya, di sisinya ada air ataupun selain daripada air lah, maknanya bekas baju. Tak, hendaklah berada di sampingnya air. Kita ambil contoh air lah. Hendaklah ada di sampingnya air yang suci secara yakin. Maknanya apa? Air yang tidak mushtabahi bih, tidak kesamaran. Contoh apa? Dalam tandas kita ada 2 bekas. Kita keliru yang mana satu suci, yang mana satu najis. Tak. Tapi dalam masa yang sama, air lain kita banyak lagi. Air paip kat luar kita ada, air koloh kat luar ada. Tak, ketika itu kita ada air suci yang lain yang kita yakin ianya suci. Ketika itu harus ijtihad, tak wajib. Dengan makna 2 bekas yang kita keliru tadi, kita biarkan dua-dua tu tak guna, kita guna air paip. Selesai masalah, tak ada masalah apa. Jadi ijtihad tu tak wajib, harus sahaja. Maknanya kalau kita nak ijtihad juga boleh. Kita tak nak guna air paip, tak nak guna air koloh kat luar. Tak, kita nak ijtihad juga, nak praktik apa yang kita belajar, tak ada masalah, boleh ijtihad. Sebab tu Syekh sebut wa amma idza lam yakun indahu fayajibu al-ijtihad. Bila mana tidak ada di sampingnya melainkan 2 bekas sahaja, A dengan B, keliru hak mana bersih, hak mana senajis, yang tu wajib ijtihad. Tapi kalau kita ada bekas C, bekas D, bekas sampai Z, yang lain tu semua bersih, yakin bersih, ketika itu harus kita berijtihad untuk memilih daripada bekas A dan B yang manakah yang suci. Naam. Yang kedua, ta'addudu al-mushtabahi bih. Al-mushtabih boleh juga. Ta'addudu al-mushtabihi fih. Berbilang-bilang perkara yang dikelirukan, berbilang-bilang air yang disamari, air yang terkeliru tu. Fa idza lam yata'addad fala yajuzu al-ijtihad kan najasah allati waqa'at 'ala ath-thawb wa juhila mahalluha fayajibu hina idzin ghuslu ath-thawb kullih. Jadi untuk harus berijtihad mesti bekas tu sekurang-kurangnya ada 2, 1, 2. Kemudian kita keliru yang mana suci, yang mana najis. Ketika itu harus ijtihad. Tapi kalau baju, contoh baju saya ni, jaket ni kan, ada najis. Cuma kat mana najis tu? Adakah dekat belah sini, ataupun belah sini, ataupun kat depan ni, ataupun kat belakang, ataupun kat sini, tak tahu. Ketika itu tak boleh ijtihad, tak boleh kita ijtihad. Rasanya sini najis. Ni bau hancing, kita basuh sini je. Tak boleh. Kena basuh sehelai baju. Sebab apa? Sebab tidak berbilang-bilang perkara yang dikelirukan itu.
Baju ni ada satu je, bukan dua. Tak, maka tak boleh ijtihad lah. Kena basuh semua baju ni. Boleh. Tu. Yang ketiga, an yakuna lil alamati fihi majal, ay yumkinu ma'rifatu at-tahir min al-mutanajjisi aw ma'rifatu alladhi yahullu min alladhi yahrum bi alamah. Fa idza lam yumkin fala yajuzu al-ijtihadu ka in ishtabahat mahramuhu bi ajnabiyatin mahsuratin fala yajuzu lahu an-nikah min ihdahunna. Yang ketiga, hendaklah pada mengetahui yang mana suci itu ada kemungkinan, ada tanda, ada petanda yang menyebabkan kita boleh tahu yang ini suci, yang ini bersih. Tak? Itu maksud dia. Maksud yang ketiga ni apa? Mungkin untuk kita tahu yang ini suci, yang ini bersih dengan alamat-alamat tertentulah. Ataupun mungkin untuk kita tahu yang ini halal, yang ini haram. Tak? Dengan tanda-tanda. Contoh macam saya sebut tadi lah, dua helai baju, satu najis, satu bersih. Boleh tak kita tahu yang mana bersih, yang mana najis? Boleh. Kita cuba hidu dengan hidung, ataupun kita tengok tempat dekat mana. Satu ni dalam tandas, tak? Satu lagi duduk dekat atas tempat penyangkut dalam tandas juga. Satu lagi jatuh bawah dah. Kita pun keliru hak menesa. Mungkin kita sebut yang bawah tu najis. Tu. Ataupun dua bekas. Satu bekas tu kat keliling tu ada tapak-tapak kaki anjing ke apa kan. Jadi itu tanda yang anjing tu minum air dekat bekas tu. Satu bekas lagi mana-mana ada, tak ada bekas tapak kaki anjing. Maka yang tu suci. Jadi ada tanda, ada kemungkinan yang menyebabkan kita boleh tahu yang ni suci, yang ni najis. Fa idza lam yumkin fala yajuzu al-ijtihad. Kalau tidak boleh untuk kita tahu yang mana satu bersih dengan suci dengan tanda-tanda tertentu, ketika itu tak boleh ijtihad. Contoh apa? Contoh mahram. Mahram kita, contoh mahram kita telah ishtabahat, telah apa nama? Kita ada kakak kita tu ishtabahat dengan orang-orang asing lah, yang mahsurat. Mahsurat ni maknanya yang boleh dikira lah, sekali pandang tu boleh kira 10-15 orang. Tak? Ketika itu tak boleh kita bernikah salah satu daripada mereka dengan cara ijtihad, tak boleh. Contoh, kita duduk satu tempat namanya pulau apa? Pulau Gong Badok, contohlah Gong Badok. Pulau Gong Badok. Contoh ini tak ada kat Malaysia rasanya. Tak, kat tempat tu ada perempuan dalam 10 orang, laki ada dalam 8 orang. Tu je penduduk kawasan tu. Satu ketika kita dapat surat ataupun panggilan telefon, mak kita beritahu, wahai anakku yang ku sayangi, di tempat itu ada kakak kamu. Ada kakak kamu. Cuma rupanya mak sendiri lupa dah lagu mana, sebab lama dah tinggal. Tapi dia kakak kamu lah. Jadi dalam keadaan kita tidak ada kemudahan cek, semok DNA dan sebagainya, ketika itu kita tak boleh ijtihad. Tak boleh duduk saja, mari 10 orang beratur, ni muka ni bukan macam muka mak aku ni. Ni muka bukan macam mak aku juga. Orang ketiga, ni muka macam mak aku ni. Ni adik aku ni. Jadi adik aku duduk sebelah kiri. Jadi 9 orang yang baki tu semua orang asing. Jadi kita nak bernikah dengan salah satu daripada 9 orang tu tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak ada tanda yang cukup ataupun yang kuat untuk mengatakan pilihan kita tu sahih. Apa tanda kamu mengatakan nombor 3 dari tu adik kamu berdasarkan iras rupa? Adakah betul-betul valid pilihan congok lagu tu? Tak. Sebab ada orang dia beranak, anak dia tu tak sama dengan pak, tak sama dengan mak mukanya. Jadi boleh jadi adik-beradik kamu mukanya langsung lain dengan mak kamu, tidak sama langsung dengan ayah kamu. Mungkin ikut keturunan atas tu. Boleh tak? Ikut nenek kamu yang ke berapa belah kat atas tu.
Jadi kamu tak boleh nak ijtihad, tak boleh kata 9 orang ni rupanya bukan macam mak aku lah. Jadi ni orang asing, aku boleh kahwin dengan salah seorang daripada mereka. Tapi yang ni aku rasa dia macam kakak aku, rupa pun macam aku lebih kurang, macam mak aku, maka dia kakak aku. Tak boleh. Malah ketika itu apa? Ketika itu haram berkahwin. Seseorang tu haram berkahwin dengan 10 orang wanita di kawasan tersebut. Tu boleh. Jadi kat sini tidak ada majal. Ayakuna lil alamah fihi majal. Tidak ada kemungkinan, tidak ada petanda yang membolehkan kita bezakan ini adik dan orang lain pula ialah orang asing bagi diri kita. Naam. Okey, dekat ta'liq kat bawah tu Syekh sebut dhabitu al-mahsurat an yumkina aduhunna fi ra'yil ain. Kita sebut dah tadi. Mahsurat maknanya apa? Maknanya sekali pandang tu kita boleh bilang 5 orang, 10 orang. Tu. Jadi kalau adik kita bersama-sama dengan orang lain dan orang lain tu boleh dikira dengan sekali pandang. Pandangan mata 10 orang, 15 orang kan. Ketika itu 15 orang tu kita tak boleh kahwin dengan mereka. Sebab apa? Kemungkinan kalau kita kahwin dengan seorang tu lah adik kita, kakak kita. Sedangkan kahwin dengan adik-beradik ni haram. Okey, macam mana pula kalau ghairu mahsurat? Contoh kita dapat panggilan telefon, mak kita kata, wahai anakku, di Malaysia tu ada seorang adik kamu, adik wanita kamu di Malaysia. Jadi Malaysia ni ada berapa rakyat, berapa orang rakyat di Malaysia ni? 30 juta ke apa? Tak, kelebih lah. Jadi kita sebutlah orang perempuan daripada rakyat Malaysia ni 20 juta sebagai contoh. 20 juta ni ghairu mahsurat. Bahasa kita apa ghairu mahsurat ni? Tidak terlampau banyak lah. Ghairu mahsurat ni terlampau banyak. Tu maksud dia. Boleh? Ketika itu adakah kita tak boleh kahwin langsung dengan orang Malaysia? Sebab bimbang kalau kahwin akhir sekali menyebabkan kita terkahwin dengan adik kita. Maka ketika itu ada khilaf. Imam Ibn Hajar mengatakan boleh kahwin tanpa ijtihad pun. Boleh kahwin terus. Sehinggalah berbaki seorang. Maknanya kalau kamu kahwin seorang lepas tu cerai, kahwin seorang lepas tu cerai, kahwin seorang lepas tu cerai. Tak. Yang menyebabkan akhir sekali tinggal seorang perempuan je kamu belum kahwin. Orang Malaysia ni seorang perempuan saja kamu belum kahwin. Seorang perempuan tu kamu tak boleh kahwin dah. Buah pengelas tu tak boleh. Sebab bimbang itu adik kamu. Kita ada 30 juta. Berapa juta saya sebut tadi? 20 juta. Jadi dia kahwin selama 20 juta kali. Contoh dah ni. Jadi confirm dalam 20 juta kali tu ada sekali tu dia kahwin dengan adik dia. Jadi Imam Ibn Hajar sebut kalau bilangan tu ghairu mahsurat, dia boleh kahwin cerai, boleh kahwin cerai sampailah berbaki seorang. Bila baki seorang tak boleh kahwin dah. Sebab apa? Bimbang yang tu adik kamu sungguh. Tu. Di sisi Imam Ramli sebut boleh kahwin. Dan kalau kamu kahwin cerai boleh, sehinggalah berbaki adat yang mahsur. Adat yang mahsur ni kita pandang sekali tu mungkin 20 orang, 30 orang gitu kan. Jadi boleh kahwin sampailah berbaki perempuan yang belum kamu kahwin tu 30, 20 orang. Ketika itu kamu tak boleh kahwin dah. Boleh? Benda jangan berlaku. Tapi kalau berlaku, gitulah. Dia macam belajar ilmu lain jugalah. Ilmu medical, ilmu matematik, ilmu lain. Belajar tu bukan main, guna tu belum tentu guna. Tapi belajarlah. Sebabnya kita nak jadi pakar dalam matematik. Kita nak jadi pakar dalam bidang kedoktoran. Mungkin kes tu tak berlaku pun seumur hidup dia jadi doktor tu mungkin benda asas je. Tapi sebab dia nak jadi doktor, nak jadi pakar, kena belajar. Begitulah ilmu agama. Ada benda mungkin tak berlaku pun seumur hidup kita. Orang pun tak tanya pun tentang hari ni. Kadang-kadang orang tak peduli pun. Tapi sebab kita nak ganjaran pahala dan nak juga diilhaqkanlah dengan thalabul ilm, maka kita kena belajarlah. Kena belajar lebih sikit daripada orang lain. Yang keempat, syarat yang keempat untuk dikatakan harus kita boleh ijtihad ialah an yakuna likullin minal mushtabahi fihi aslun fit tathhir awil hil. Hendaklah
bagi setiap satu pada perkara yang kita keliru tersebut, dia ada asal pada kesucian ataupun pada halal, pada kehalalan. Tak, tu penghalalan. Pada halal lah, pada sudut halal tu. Contoh macam air tadi lah. Dua-dua air tu asal bersih. Jadi bila bersih dia boleh menyucikan. Kemudian termasuk najis dalam salah satu bekas. Maka kita boleh ijtihad. Sebab apa? Walaupun satu bekas dah najis, tapi sebelum dia najis tu dia ada asal untuk membersihkan. Tu. Sebab dia air mutlak sebelum masuk najis. Faham tu? Jadi kalau tidak ada asal langsung pada sudut kesucian dan pada sudut halal, maka ketika itu tak boleh ijtihad. Contoh, ay yakuna aslu kullin minal mushtabahi fihi tahiran aw halala. Mesti salah satu ataupun mesti satu daripada perkara yang kita keliru itu ada asal pada sudut suci ataupun halal. Fala yasihu idza kana asluhu najisan ka baulin khalis aw muharraman kal maitah. Maka tidak boleh ijtihad kalau asal dia najis. Contoh, satu bekas air kencing, satu bekas lagi air. Kita pun nak ijtihad. Mana air kencing, mana air bersih. Yang tu tak boleh ijtihad. Sebab apa? Salah satu daripada dua tu confirm najis. Dia tidak ada asal untuk membersihkan. Sebab dia memang air kencing sejak daripada awal. Tak. Ataupun bangkai. Contohlah, ada daging ayam yang tidak disembelih. Lepas tu ada daging disembelih. Tak, kita pun kerat, campur sekali. Contoh, kita tak tahu hal keadaan ayam tu kan. Lepas campur sekali, gaul sekali tu nak buat BBQ kononnya. Tak, mari seorang tok guru yang lain ataupun kawan kita yang lain dia sebut, mana mu nampak banyak ayam ni? Bukan seekor je ke? Kita pun jawab, 2 ekor lah ayamnya, berapa seekornya? Dia pun tepuk dahi. Dia kata, betul lah 2 ekor, tapi seekor tu sembelih tak sah. Bangkai dah. Tak, kita mula-mula ada gabung sekali dah dalam satu bekas kan. Kalau tak sah tak apa bagai dah perak dah maknanya. Ketika itu tak boleh ijtihad. Tak boleh kita angkat rasa-rasa yang ni halal ni. Kita pun tak sebelah. Yang ni rasa bau najis ni, aku kasyaf ini bau najis, tak sebelah. Tak boleh. Malah ketika itu semua sekali tak boleh makan. Kita lah tak boleh makan. Kita boleh goreng, bagi anjing makan ke, ataupun bagi binatang-binatang lain makan, ikan ataupun kucing makan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kita ni sebagai mukallaf tak boleh makan lah. Tu sebab apa? Sebab tidak ada asal bagi hil pada salah satu ayam yang kita keliru tersebut. Sikit lagi. Ada 3 muka surat aja bab ijtihad ni. Jadi kesimpulannya, harus ijtihad bila cukup 4 syarat. Yang pertama, kita ada air lain, air yang ketiga, yang keempat, yang kelima yang yakin bersih. Maka air A dan B, bekas A dan B itu harus sahaja kita ijtihad, tak wajib. Yang kedua, mesti berbilang-bilang barang yang kita terkeliru tersebut. Ada 2 bekas, okeylah, harus ijtihad. Tapi kalau pada baju tak tahu mana setempat kena najis, maka kena basuh semua baju, tak boleh ijtihad basuh sebahagian baju, tak boleh. Yang ketiga, mesti ada tanda yang menyebabkan kita boleh sebut ini halal, ini suci, ini najis. Maka kalau adik kita tercampur baur ataupun orang panggil apa? Bahasa Melayu kita. Tak urut betul aku bahasa Melayu ni. Bercampur aduk sekali dengan perempuan lain, maka tidak boleh ijtihad. Yang keempat, mesti kedua-duanya barang yang kita keliru itu al-mushtabahi fihi itu, dia ada asal fi tathhir ataupun fil hil. Seterusnya muka surat 72. 72. Syurutu wujubi al-ijtihad salasatun. Syarat-syarat wajib ijtihad ada 3.
Yang pertama, alla yakuna indahu tahirun biyaqin. Jadi tadi syarat harus ijtihad. Sekarang nak bincang syarat wajib ijtihad. Syarat apa? Syarat wajib ijtihad. 3 syarat. 3. Yang pertama, alla yakuna indahu tahirun biyaqin. Tidak ada dah bekas dan air yang ketiga dan keempat yang suci dengan yakin. Tak ada dah. Kita ada 2 bekas ni je. Untuk kita berwuduk dan mandi wajib, ada 2 bekas ni sahaja. Satunya najis, satunya bersih. Cuma tak tahu hak mana najis, hak mana bersih. Ketika itu wajib ijtihad. Tak ada pilihan lain dah, 2 ni je. Nak guna hak najis tak boleh. Jadi kena ijtihad lah untuk tahu yang mana suci dan bersih. Yang kedua, alla yablughal ma'u bil khalti qullataini wa la taghayyur. Yang kedua, untuk dikatakan wajib ijtihad, mesti tidak boleh kita campur, mesti kita tak mampu untuk campur air, gabung air sehingga menjadi 2 kullah dan tidak ada perubahan padanya. Maksudnya apa? Gini, sekarang kita ada 2 bekas. Contohnya ni 2 kullah, ni pun 2 kullah. 2 kullah campur 2 kullah jadi 4 kullah lah. Lebih kurang 400 liter lebih sikit. 400 liter lebih kan. Tu 430 lebih liter. Ini berubah. Tak, ada 2 bekas. Apa nama Allah Sayyidina Muhammad? 2 kullah, 2 kullah, 2 kullah, 2 kullah. 2 kullah, ini pun 2 kullah. Kemudian kita keliru yang mana bersih, yang mana najis. Yakin najis lah salah satu, cuma yang mana tak tahu. Kalau kita boleh gabungkan dalam satu bekas sehingga bekas tu jadi 4 kullah, dan bila gabung tu hilangnya perubahan busuk ataupun sifat najis, tak, maka ketika itu kita kena gabung. Tak wajib ijtihad ketika itu, harus ijtihad. Kita diberi pilihan lah, sama ada kita nak gabungkan bekas A dengan bekas B jadi 4 kullah dan terus jadi mutlak air tersebut sebab tidak ada persebaran perubahan, ataupun kita nak ijtihad juga, tidak ada masalah, harus. Tu boleh. Itu makna yang kedua. Okey, tapi kalau bekas yang pertama 1 kullah, bekas yang kedua 1/2 kullah. Tak, jadi kalau gabung 1 kullah 1/2. Kalau 1 kullah 1/2 campur, jadi najis lah. Sebab kita sebut dalam mazhab Syafi'i, semata-mata masuk najis terus menajiskan air walaupun tidak mengubah apa-apa sifat pada air. Kan sekarang ni kita yakin salah satu najis. Bila kita gabung, confirm air itu semua najis. Tak, ketika itu wajib ijtihad. Kita kena ijtihad, kena kenal pasti yang mana bekas suci dan yang mana bekasnya najis. Boleh jadi yang ni ataupun yang ni. Guna yang sepatutnya lah, guna yang suci. Ya Rabb. Nah, okey. Yang ketiga, ayyadhiqal waqt, hendaklah waktu itu sempit. Dengan makna kalau kita ada 2 bekas je tapi baru masuk waktu zuhur, adakah wajib ijtihad? Tak. Buat relax, tenang. Sebab apa? Boleh jadi di pertengahan waktu zuhur hujan turun. Boleh jadi di pertengahan waktu zuhur air paip ada, tadi tak ada air. Boleh. Jadi nak dikatakan wajib ijtihad, mesti waktu tu sempit dah, nak keluar waktu zuhur lah, tinggal berapa minit lagi dah. Jadi ketika itu kena ijtihad cepat-cepat. Tak, lepas tu pilih yang mana suci, kemudian berwuduk. Kalau awal waktu tak wajib lagi, sebab kemungkinan di tengah waktu tu kita dapat capai air yang bersih secara yakin tanpa perlu ijtihad pada 2 bekas tersebut. Okey, selesai kat situ. Pukul berapa jam? Pukul berapa jam? Kita ada kelas pula apa ni? Kelas dengan UiTM. Sebulan sekali je tu kelas tu. Sahabat kita Ustaz Adili jemput. Berkongsi-kongsi hak mana ada lah. Kita bukan alim bukan untuk guru, tapi adalah sikit-sikit belajar kat Mesir itu boleh kongsi. Kita tak pernah mendakwa-dakwi kita untuk guru. Ulama Rabbani tak.
Bila kita duduk dengan ulama kita tahu kadar kita. Orang nak pandang tu orang punya pasal. Dia kata, "Guana Ustaz Salah ni nampak macam belagak tok guru." Tu orang punya pasal lah. Dia nak kata kita ujub, takabur, sombong tu dia punya pasal lah. Tapi kita sedar siapa kita. Tak, cuma mungkin cara kita ni jangan-jangan tu macam agak kasar sikit. Nak ajak orang mengaji tu mungkin agak kasar sikit. Daripada situ dia nak kata kita sombong, itu atas dia lah. Dia punya pasal lah tu. Tak, kita nak cari kat orang tak habis. Tu. Juga kita mengajar. Ada yang dengar alhamdulillah, tak ada yang dengar la bas. Yang penting kita ulang kaji ilmu yang kita pelajari. Kita tak tahu apa yang akan jadi akan datang. Dan kita tak tahu, mungkin Allah Ta'ala buka dengan tangan kita, dengan amalan dan pengajaran kita ni ilmu pada orang lain yang berminat. Walaupun seorang dah memadai. Itu cara dia. InsyaAllah khair, insyaAllah. Kemudian masailu fil ijtihad. Masailu fil ijtihad. Kita berhenti lah dulu. Tak. Kita berhenti dulu sebab pukul 10 kan ada online pula dengan UiTM. Jadi insyaAllah kita sambung nanti masalah-masalah berkait dengan ijtihad. Bila selesai masalah ni kita akan faham sejelas-jelasnya tentang syarat-syarat ijtihad tadilah. Sama ada syarat untuk dikatakan harus ijtihad ataupun syarat untuk dikatakan wajib ijtihad. Selepas itu kita akan masuk bab bersiwak, gosok gigi. Dan juga khisalul fitrah yang lain seperti bersunat, potong misai, potong bulu ari-ari, pakai lotion dan sebagainya. Cukup sekadar itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.